Okey, kita teruskan dengan 8.0 probability. Probability ataupun kebarangkalian. Okey, untuk probability ni, sebelum kita teruskan, kita akan lihat beberapa istilah. Antaranya kita akan lihat apa maksud outcome, events, sample space. Kemudian barulah kita masuk probability. Okay, jadi untuk yang awal ni kita lihat beberapa istilah. Okay, ini kamu boleh refer pada nota lah ni. Okay, random experiment. Random experiment maksud dia kita buat satu banyak proses untuk mendapatkan outcome, possible outcome. Dia at least mesti ada dua kemungkinan outcome ni. Maknanya kalau kita buat satu kajian tu, kita fokuskan dua atau lebih daripada outcome yang kita akan dapat. Okey. Contoh katakan kita lambung shilling lah. Okay, kita ada shilling. Bila kita lambung shilling, outcome dia adalah dua je, sama ada head ataupun tail. Okay, ini dia panggil random experiment. Kita lambung shilling. Ataupun random experiment kita buat kita lontar dadu, dice. Okay, ini sepatutnya a die ni katanya. A die. Maksudnya kalau kita lambung dadu, kemungkinan yang kita akan dapat sama ada 1, 2 sampailah atau 6. Okay? Walaupun dia ada 6 permukaan, tapi setiap kali kita lambung kita akan dapat satu je outcome dia. Jadi kalau kita refer pada random experiment ni, maksud dia at least 2 possible outcome. Contoh kalau coin 2 je lah, head ataupun tail. Tapi kalau a die sama ada 1, 2 sampailah 6. Maksud dia lebih daripada 2. Okey, itu maksud dia random experiment. Okey, outcome tu yang ni lah, head ataupun tail. Kalau kat sini outcome dia dah kita akan dapat hasil dia 1, 2 sampailah 6. Kita tak mungkin dapat outcome sama dengan 7. Okey, dia paling tinggi adalah 6. Tu contoh random experiment. Kemudian istilah yang berikutnya kita kena faham apa maksud sample space. Okay, sample space. Maksud dia punya keyword kat sini, the set of all possible outcome. Maknanya tadi kalau kita lambung dadu, okay, kita kena senaraikan. Sample space ni adalah all possible outcome. Maksud dia semua sekali. Contoh kalau kita lambung dadu, sample space, biasa kita akan gunakan simbol S. Biasa kita akan gunakan simbol S. Contoh kalau dadu, S kita adalah nombor 1 atau 2 sampailah kita akan dapat paling tinggi 6. So sample space tu adalah all possible outcome, semua. Okay? So kalau kita senaraikan, dia tak termasuk 7, 8 dan seterusnya. Dia sampai 6 je. Ataupun kita tak boleh senaraikan sample space ni, kalau kita lambung dadu, kita senaraikan 1, 2, 3 je. Tak boleh. Sebab dia punya istilah dia, sample space ni adalah all possible outcome. Okay, simbol yang biasa kita gunakan adalah S. Okey, outcome tadi itulah hasil yang kalau kita buat random experiment, apa hasil yang kita dapat. Contoh macam coin tadi, head ataupun tail. Kalau dadu, nombor 1 atau sampailah nombor 6. Okey, itu outcome. Okey, event ni pula. Event is a collection of one or more of the outcomes. Okey, event ni contoh saya bagi contoh. Mana saya punya pen ni? Okey ada. Okey, contoh tadi kalau kita lambung dadu, kemungkinan kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia panggil sample space, maksud dia all possible outcome. Okey. Apa yang kaitan dengan event ni? Event ni dia adalah sebahagian daripada sample space. Biasanya event ni kita akan labelkan dengan huruf besar. Okey, katakan saya setkan, ni contoh je ni. Saya setkan, katakan kita ada satu event, syarat dia kita akan dapat, mungkin saya akan dapat event, katakan kita dapat even number.
even number. Contoh. So daripada syarat ni, event ni, maka kita boleh senaraikan. Senarai itu kita boleh baca daripada sample space, tapi kita tak baca semua. Kita ikut syarat event kita. Kalau event kita saya setkan dia adalah even number, maksudnya daripada 6 tu kita boleh senaraikan 2, 4, 6. Itu contoh event yang pertama. Katakan saya bagi contoh event yang kedua. Okay, saya bagi contoh event yang kedua. Katakan event yang kedua ni, kita dapat, bila kita lambung, saya nak fokuskan kepada less than or equals to 4, contoh. Okay. So, cara penulisan event ni kita mesti guna capital letter. Mesti guna huruf besar. A, B sampai lah Z. Okay. Katakan event yang kedua saya guna B. B itu adalah event di mana kita dapat less than 4. Maksudnya kalau kita senaraikan, mesti merujuk kepada sample space, tapi kita tak ambil semua. Event tu adalah sebahagian. Kalau kita ikut syarat ni, maksudnya saya akan ambil 1, 2, 3 sampailah 4. Okay? Itu yang dimaksudkan dengan event. Kalau sample space, semua. Semua. Tapi kalau event ni, dia akan ikut tarifan daripada soalan. Event A tu merujuk kepada apa? Ikut soalan. Dan kita boleh lihat kat sini, event ni adalah subset. Dia adalah subset kepada sample space. Betul lah contoh dia macam ni. Kita ada event A, kita ada event B. Semua ni adalah subset kepada S. Okey, barulah kita masuk probability. Okey. Dari segi formula probability ni, kita akan gunakan probability of event A. So ingat, ini A ni adalah event A. Equals to number of event A. Number of outcomes in A, event A, divide by number of sample space. So untuk probability ni, kita akan sentiasa guna formula PA equals to NA over NS. Okay. Okay. Ni istilah yang betulnya macam ni lah. Kalau satu dadu tu kita panggil a die, satu. Kalau kita ada dua dadu, kita panggil two dice. Kalau dua atau lebih lah. Okey, kemudian identify. Yang pertama, basic outcomes. Maksud dia kalau kita nak senaraikan basic outcome dia, okay, basic outcome. So kalau saya nak senaraikan basic outcome, kita boleh senaraikan nombor dia adalah 1, 2, 3 sampailah 6. Okey, so kalau saya senaraikan sample space. Sample space ni kita akan gunakan simbol S. Dan kita akan tambahkan dengan simbol set ni. Daripada semua outcome yang kita dapat tadi. Itu je beza dia. Kalau outcome ni senarai apa yang kita dapat, 1, 2, 3 sampai 6. Tapi kalau sample space, dia kena buat simbol set. Dia beza sikit je. Okey, kemudian kita ada satu definition ni. The event of getting odd number. Contoh. Katakan biasanya kalau event ni, kita boleh gunakan A boleh, B boleh, C boleh dan seterusnya lah. Okay. Katakan event, saya labelkanlah event ni, saya ambil A lah. A ni getting odd number. Jadi kalau saya senaraikan odd number 1, 3, 5. Okay, so ingat event ni adalah subset kepada sample space. Dia adalah sebahagian daripada sample space. Okey, kemudian soalan seterusnya. Dia nak cari what relationship antara jawapan B dan C. Apa kaitan dia? Tadi pun kita dah sentuh tadi. Kaitan dia adalah event ni, dia adalah subset kepada event. Maknanya kita boleh ni, event adalah subset kepada sample space. Macam itulah. Event subset of sample space. Macam tu kaitan dia. Okey, kita lihat contoh lain. Sebelum tu kita lihat dulu basic law of probability. Okey, yang pertama, kalau kita buat pengiraan probability,
asalnya kita akan gunakan formula number of event A divided by number of sample space. Okey. Masa kita buat pengiraan ni, kita kena pastikan nilai dia yang paling rendah mesti 0. Jadi kalau kita buat pengiraan dapat negatif, maka salah kira tu. Okey. Dan paling tinggi adalah mesti 1. Paling tinggi. Kalau kita buat pengiraan, katakan kita kira gunakan formula ni, probability ni, kita dapat 1.2, maka kita salah kira tu. Sebab probability ni nilai paling maksimum 1, paling rendah 0. So tak ada jawapan negatif, tak ada jawapan yang lebih daripada 1. Ini adalah yang pertama, law yang pertama. Okey. Kemudian kalau kita dapat probability of event A ni equals to 1, maksud dia certainty. Maksud dia pasti berlaku. Contoh katakan saya kira-kira keberangkalian hujan pada hari ini adalah 1. Maknanya memang sah akan hujan lah hari ini. Okay? Tapi kalau katakan probability kita nilai dia 0.8. Okay? 0.8. Jadi hujan pada hari ini besar kemungkinan berlaku. Kalau yang 1 tadi, kalau kita kira dapat 1, maka memang sah hari ini mesti hujan. Okay? Itu maksud dia. Tapi kalau kita kira probability of event A ni equal to 0, itu maksud dia absolute impossible, mustahil berlaku. Jadi kalau kita buat kajian, kemudian probability kita hujan pada hari ini adalah 0, maknanya memang impossible lah. Okay, memang tidak akan berlaku. Okey, kadang-kadang kita akan jumpa probability tapi dia ada A prime. Penulisan ni sama ada A prime macam ni, A prime, ataupun kita ada A bar kat sini. Ikutlah, dia maksud dia sama. Okey, jadi kalau kita nak kaitkan dengan formula kita ni, kita boleh gunakan 1 minus probability of event A. Jadi kalau kita nampak A prime ataupun A bar ni, itu maksud dia not probability of event A. Jadi kita buat je 1 subset to PA. Okay. Kemudian yang terakhir, the sum of probabilities of all events. Maksud dia, kalau kita bincang dalam satu random eksperimen ni, kita ada banyak event ni. Jumlah event yang ada tu mesti 1. Contoh kita ada event A. Contoh katakan saya ada 3 event. Probability of event A plus probability of event B plus probability of event C. Kalau katakan kita hanya bincang dalam satu masa tu ada 3 event, maka jumlah probability tu mesti 1. Okey, ini sama juga a die is toast, maka kita lambung dadu. Soalan dia yang pertama, kita nak what is the probability getting an even number. Ini contoh yang paling mudah ni. Jadi kalau saya nak senaraikan, saya senaraikan dulu sample space. So mesti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Katakan soalan yang pertama ni saya gunakan simbol event A dah. Okey. Event A ni getting. Okey, saya boleh ringkaskan ni getting even number. Even number. Jadi kalau kita senaraikan, kita akan dapat A ni adalah 2, 4, 6. Macam itulah. Tetapi soalan kata find the probability. Maka kalau kita nak kira probability dia, mudah je. So kita gunakan PA equals to number of event A divided by number of sample space. Okay, number of event A ni berapa bilangan elemen dia? 1, 2, 3. So kita ambil lah 3. Number of sample space, maksudnya dalam sample space ni elemen dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, itu yang asal lah. Tapi bila kita nak tinggalkan jawapan akhir kita, pastikan kita kena tinggalkan seringkas yang mungkin. So jawapan dia sepatutnya tulis 1/2. Okey, itu cara kita dapatkan probability. Okey, ni yang paling simple lah. Okey, kita lihat yang kedua pula. Okey, kalau saya nak lihat yang kedua pula, B, sama je. Katakan saya buat event yang baru ni, event B lah. Okay, getting odd number. Okay, odd number. Maka daripada sample space tu, saya pilih odd number je.
135. Maka kalau kita nak mencari probability of event B, kalau nak ikutkan formula number of event B divide by number of sample space, sama macam tadi lah, 3/6. Number of sample space, jumlah dia daripada 1 hingga 6, so ada 6. Jadi jawapan dia, pastikan tinggalkan jawapan serengkas yang mungkin. Itu. Ini yang paling mudah lah. Okey, kita tengok yang C pula. Okey, untuk yang C pula, katakan event C ni saya letak C besar lah. Ini a number bigger than 4. Jadi kalau saya senaraikan event C ni bermula dengan apa? Kalau senaraikan event C ni 4 termasuk tak? 4 Tak. tak ada So bermula dengan apa? Bermula 5 dan 6. dengan 6. Yes. So kalau saya nak dapatkan probability of event C, number of event C divided by number of sample space. Ni saya nak tulis ni supaya stancer ingat formula ni. Kalau dah biasa tak payah tulis formula. Okey, number of event C kita cuma ada 2 je, dan number of sample space ada 6. Jangan tinggalkan jawapan yang ni, ringkaskan. So jawapan akhir dia 1/3. Okey, kita lihat kadang-kadang soalan dia nak cari find the probability of A union B. So formula ni kamu kena ingat lah. Kalau union, A union B equals to PA plus PB subtract to PA intersect B. Ni kena ingat lah. Okey. Kemudian union ni dia ada maksud dia. Union union. Kalau kita refer kat sini union. Union ni kalau dalam soalan dia akan gunakan istilah OR. Jadi kalau kita nampak soalan dia menggunakan event A or event B. OR maksud dia kita guna union. Kalau OR. Okey, union Kemudian apa maksud dia? Okey, union ni maksud dia ada 2 maksud. Yang pertama A saja. Either A or B. Maksud dia sama ada A saja, event A saja berlaku, or B saja, ataupun maksud dia kedua-dua sekali. Both of A and B. Maknanya dia ada 3 maksud. 3 maksud. Okey. Yang pertama A saja berlaku, yang kedua B saja, yang ketiga maksud dia A and B serentak. So kalau guna perkataan OR ni, maksud dia macam tu, sama ada A sahaja atau B saja atau kedua-duanya sekali. Okey. So itu yang kita gunakan formula ni. Okey, kemudian untuk intersection ni kalau kita nampak dalam soalan tu dia menggunakan N. So kalau kita nampak guna N je, itu adalah refer kepada intersection. Simbol dia intersection. Kemudian apa maksud dia A and B ni? A and B ni maksud dia dua-dua kena berlaku. Okey. Jadi kalau yang ni maksud dia dua-dua kena berlaku. A and B serentak. Tapi kalau OR tadi jadi 3. A saja, B saja, ataupun kemungkinan yang ketiga adalah A dan B itu serentak. Kalau A intersect B, dua-dua memang berlaku serentak. A and B serentak. Mesti ada serentak. Okey. Dan formula ni kamu ingat ya. Okey, kita lihat contoh. Okey, ini dia gabung. Kita lambung a die 1, kemudian a coin. Kita lambung bersama. Okey, jadi kalau die ni kita akan dapat yang tadilah. Kalau die maksud dia kita akan dapat sample space dia daripada nombor 1 sampailah 6. Settle. Kalau coin ni dia sama ada kita akan dapat head ataupun tails. Dua kemungkinan saja. Okey. Jadi sekarang ni kita dapatkan find the probability that we get a head. Okey, jadi macam mana gayanya? Okey, yang ini paling mudah.
kalau kita dapatkan jawapan yang paling mudah, sekejap ya. Okay, katakan ini paling mudah ni kita buat macam ni lah. Saya buat lakaran macam ni. Ada dua paksi. Okay, katakan yang pertama ni saya labelkan dia sebagai die lah. Maksud dia nombor dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kedua ni coin. Coin ni sama ada head ataupun tail. Kan? Jadi kalau saya nak dapatkan sample space dia, yang ni lah sample space kita. Ini semua kemungkinan yang kita dapat ni. Sama ada dia rambun dadu dulu, die. So kemungkinan dia 1H, 1T, 2H, 2T. Ini semua kemungkinan ni. So kalau kita senaraikan ni, ada berapa ni? Ada 12 kan? 6 sini, 6 sini, ada 12. Jadi kalau saya nak senaraikan ni, antaranya kalau yang ini maksud dia saya dapat die ni 6, 1, kemudian saya dapat T, dan seterusnya lah ni saya bagi contoh ni. Ini maksud dia 6, kemudian H. Tu. Jadi sekarang ni soalan nak probability. Jadi untuk soalan yang pertama, kita dapatkan probability of head. Jadi sekarang ni kalau ikutkan formula, kita mestilah guna number of H divide by number of sample space. Okey, yang kita akan dapat head ni, dia mesti senarai koordinat ni. So yang dapat H ni kita tengoklah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita boleh ambil lah 6. Number of sample space, kira berapa titik yang ada ni. Kita dah kira tadi, ini adalah 12. Okey. So jawapan dia 1/2. Okey, kemudian dengan cara yang sama, kamu boleh rujuk kepada yang ni tadi. Okey, number greater than 2. A number greater than 2. Maksud dia, syarat dia hanya greater than 2. So kita lihat kat sini. Greater than 2 adalah yang ni lah, bermula daripada 3. 3 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yes. Maka dekat sini saya boleh tulis, ni saya tak kat sini lah ya. Jawapan dia adalah probability of event B. Okey, kalau yang event B ni syarat dia adalah greater than 2. So ada dua kemungkinan. Sama ada kita ambil 3H, 3T, dah 2. 4H, 4T, dah 4. 5H, 5T, dah 6. Sampailah habis ni. So jumlah dia adalah 8. So 8 daripada 12. Sample space kita adalah 12. So kita permudahkan, dapat jawapan dia 2/3. So saya katakan event C ni lah. Okey, event C ni pula, dia syarat dia adalah dia mesti head 1, kemudian a number greater than 2. So yang ni kena hati-hatilah. Yang ini saya boleh ambil. Okey, maknanya kita akan fokuskan H saja. Tapi syarat dia ada bersama dia greater than 2. Maksud dia saya boleh ambil yang ni. 1, 2, 3, 4. So kita akan dapat 4. So jawapan dia 4/12. Jadi kamu ringkaskan jawapan kita adalah 1/3. Sekarang ni yang D ni pula, dia menggunakan perkataan OR. Menggunakan perkataan OR. Jadi sama ada kita nak gunakan formula tadi, ataupun kita boleh refer kepada kita punya lakaran ni. Okey, katakan saya refer pada sini lah, saya tak nak guna formula. Katakan ini adalah event D lah, contoh event D.
So cuba kita tengok yang mana satu. Dia mesti dapatkan a head. Jadi kita ingat tadi, kalau O dia ada 3 maksud, sama ada A saja, kemudian kita akan lihat B saja, ataupun kita akan lihat dua-dua. Okay? Jadi kalau O ni saya buat satu. Katakan saya fokuskan saya dapat head. Kalau untuk dapat head ni, so saya boleh ambil ni. Yang ni satu. Yang semua dapat head lah ni. Okay, so saya dah ada 6. Okay, saya dah ada 6. Okay. Ataupun saya buat slash macam ni. Kan tak nampak pula. Okay. Kemudian saya guna pula greater than 2. Number greater than 2. Maksud dia kalau number greater than 2 yang ni lah. So 3, 4, 5, 6. Tapi termasuk yang ni lah. 3, 4, 5, 6. Okay tak? Yang pertama tadi saya ambil head. So semua head kita ambil. So dah 6. Kemudian saya ambil number greater than 2. Number greater than 2 ada 2. 3, 4, 5, 6 untuk head. Satu lagi 3, 4, 5, 6 untuk tail. Okey, kemudian saya dah guna syarat pertama head saja. Syarat yang kedua number greater than 2. Kemudian yang ketiga kita tengok serentak dua-dua ada. Dia ada head and greater than 2. Head and greater than 2. Maksud dia kita ambil ni lah. 3, 4, 5, 6. Okey. So daripada situ nanti kita lihatlah. Kita cari mana yang tanda merah tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita akan dapat jawapan dia 10 per 12. 10 per 12. So ringkaskan jawapan kita akan dapat 5 per 6. Okey, setakat ni faham tak? Boleh ke? Faham, sir. Yang ni saya buat tanpa guna formula. Saya refer pada kita punya lakaran ni. Jadi ingat ni, kalau O maksud dia kita akan pecah ada 3 maksud. Yang pertama head saja. Kalau head saja saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu yang pertama. Yang kedua saya ambil number greater than 2. Number greater than 2 maksud dia untuk H 3, 4, 5, 6. Untuk tail 3, 4, 5, 6. Itu maksud yang kedua. Maksud yang ketiga kita kena lihat serentak. Syarat pertama head and number greater than 2. Maksud dia head and number greater than 2. So 3, 4, 5, 6. Jadi mana yang bertindan tu kita kira sekali je. So bilangan dia adalah 10. Okey, ni biasa dalam exam. Inilah contoh soalannya. Okey, kita diberi, so kita ada 2 events A and B. Kemudian diberi probability of event A, probability of event B, kemudian probability of A union B. Soalan dia find the probability A intersect B. So daripada sini kita ingat balik formula kita. Kalau union formula dia adalah PA plus PB kemudian subset to PA intersect B. Okey, sekarang ini soalan nak cari yang ni. Yang ni. Union A union B dah ada. Ini dah ada dah. PA pun ada. PB pun ada. So bolehlah kita cari yang ni. So kalau kita ikut je, A union B tu 3 per 5. 3 per 5. PA adalah 17 per 25. PB 1 per 5. Kemudian kita nak mencari probability A intersect B. So nanti kamu selesaikan ni. Jadikan intersect ni sebagai tajuk. Hati-hati dengan penulisan intersection. Dia jangan tulis yang N. Jangan tulis N biasa. Dia adalah bentuk yang curve ni. So N dengan intersection simbol dia berbeza. N tu yang ada, yang macam biasalah yang N ni. Ini N. Ni huruf. Yang ini adalah simbol. Dia buat satu curve je, satu laluan je. Dia buat satu laluan je ni. So hati-hati yang penulisan intersection. Untuk union pun sama. Jangan tulis U. Siapa yang tulis U salah. U ni huruf. Union dia satu je. Dia satu laluan, satu curve je. So kamu selesaikan ni.
Ni saya bagi jawapan je. 7/25. Nanti kamu cek. Okey. Ini penggunaan formula A union B. Okey, contoh yang kelima. Kadang-kadang soalan diberi table. Okey, diberi table. Dipecah kepada male and female. Kemudian employed, satu lagi unemployed. Okey. So, soalan dia, kita nak mencari find the probability that the youth is. Okey, yang pertama kita nak mencari probability. Katakan ini saya namakan event A lah. Okey, unemployed ni saya labelkan dia sebagai A lah. So kita refer balik NA over NS, sama yang tadi tadi. Okey, bilangan dia berapa? Cari kat sini. So bilangan dia adalah 80 dan 30. 110. 110. Jumlah dia adalah so kita kena jumlahkan ni berapa? Okey, cara kita nak jumlahkan, sama ada nak jumlahkan cara macam ni pun boleh. Ini adalah 320. Betul tak? Ni 320 satu. Yang ini 280. Maka jumlah dia adalah 600. Betul tak? 600. Jadi untuk dekat sini kita akan ambil perkan dengan 600. So selesaikanlah. Ni kalau permudahkan 11/60. Untuk jawapan akhir pastikan seringkas yang mungkin. Selalunya gunakan fraction, jangan guna decimal number. Okey? So macam tu lah. Maknanya yang ni contoh menggunakan formula probability je. Kalau kita lihat soalan B pula, katakan event B ni, probability of B lah, event B. So kita nak dapatkan employed ni, probability dia adalah number of B divided by number of sample space. So jumlah employed ni adalah berapa? Ini 490. So ambillah 490 divided by 600. Selesaikan 49/60. Okey tak ni? Boleh faham kan? Faham, sir. Ini gunakan basic formula ni. Basic formula of probability. Kita lihat yang terakhir, yang C. Kita nak female je. Katakan C ni saya ambil lah event C lah. Female probability. So number of female divided by number of sample space. So rujuk pada table, female ni jumlah dia adalah 280. Terus per 600. Dah macam tu je. Kamu selesai kali ni 7/15. Okey, kita lihat ada satu lagi istilah yang baru. Mutually exclusive event. Mutually ni maksud dia kalau kita ada event, dua event, dia tak boleh berlaku serentak. Contohlah sekarang ni kamu tengah belajar matematik kan. Event yang pertama kamu belajar matematik. Event yang kedua kamu belajar komputer contoh. Dalam masa yang sama ni. Kan? Jadi itu dia panggil mutually exclusive event. Maksudnya peristiwa tak boleh berlaku serentak. Kalau kita gambarkan dalam bentuk Venn diagram, memang dia terpisah ni. Dia tak ada persilangan. Okay, cannot happen together. Dia tak boleh berlaku serentak. Jadi kalau kita nak ingat, mutually exclusive ni dia adalah dua set yang terpisah. Okey. Okey, jadi kalau kita refer kepada formula tadi, formula asal union adalah A union B equals to PA plus PB subtract to probability A intersect B. Ni formula kita yang asal. Jadi kalau tak ada persilangan, maksud dia A intersect B ni dah jadi zero. Probability dia zero sebab tak ada persilangan. Jadi kalau kita bincang mutually exclusive event, maka formula union dia akan jadi mudah. Terus kita akan gunakan PA plus PB. Okay? Tapi dengan syarat soalan mesti sebut ini adalah A and B are mutually exclusive. Kena sebut. Kena ada ayat ni baru kita boleh gunakan formula A union B equals to PA plus PB. Okey, contoh yang ke-6.
Okey, contoh yang ke-6. Yes. Okey, kita dah beri PA, PB pun dia beri. Kemudian kena hati-hati ni, dia ada probability A union B, kemudian ada prime kat sini. Ada prime. A and B mutually exclusive. Oh, maksudnya kita kena tunjukkan, betul tak A and B ni mutually exclusive? So kita boleh tunjuk dengan cara, adakah maknanya kalau saya nak show cara kita nak show mutually exclusive event, kita boleh tunjuk yang pertama ni cara nak tunjukkan. Kita boleh show yang pertama, kita boleh tunjukkan intersection equals to 0. Or satu lagi cara, kita boleh gunakan formula tadi, A union B mesti equals to PA plus PB. Okey. Jadi kalau kita nak tentukan adakah A and B ni mutually exclusive atau tidak, maka kita boleh buat pilihan sama ada saya nak show intersection tu equal to 0 ataupun union tu equals to PA plus PB. Kamu pilih mana yang kamu rasa mudah. Okey. Okey, kita tengok dulu. Okey, katakan saya nak tunjukkan yang ni lah. Saya nak tunjukkan PA intercept B ni equal to 0. Okey. Saya cari dulu A union B ni. Okey, PA saya cari dulu A union B. Union B prime. Ini sebenarnya maksud dia sama dengan 1 minus probability A union B. Sama maksud dia. Okey. Kalau saya nak buat dalam bentuk Venn diagram lah. Betul tak sama ni? Okey, saya buat dia macam ni Ingat kalau mutually ni dia macam ni lah, A B macam tu. Kalau A union B prime, A union B prime maksudnya di luar ni. Ni dekat luar ni. Contoh. Okey, jadi kita boleh, dia sama maksud dengan 1 tu maksud dia maximum probability kita adalah 1. Ni semua ni kalau kita ambil kira probability nilai dia 1. So saya boleh ambil 1 subtract to union A union B. Maka betul lah kita punya formula ni. So saya gunakan ni, tujuan dia nak dapatkan nilai A union B ni. So kita ambil lah 1 tolak 1/4. So dapatlah 3/4. 3/4. Okey, kemudian saya gunakan formula. Kalau saya gunakan formula, probability A union B equals to equals to PA plus PB subtract to PA intercept B. Okey, sekarang yang ni dah ada dah 3/4. Yang PA pun dah ada. PB pun dah ada. Kamu ganti nilai dia. Okey, nanti kamu ganti akhir sekali kamu gantikan. A union B kita dah kira 3/4 sama dengan PA 1/2. PB adalah 7/12. So daripada sini nanti kamu kira A intercept B. Ni sepatutnya nanti kamu proses. Sepatutnya jawapan dia tadi 1/3 sepatutnya. 1/3. Sepatutnya kalau dia mutually exclusive, dia mesti equal to 0. Yang ni ada nilai 1/3. Okey. Jadi kita boleh buat kesimpulan disebabkan PA intercept B not equal to 0, maka A and B are not mutually exclusive. Okey, ni cara yang pertama. Okey, cara yang pertama kita gunakan formula A union B. Kita dapatkan A intercept B tu berapa.
Kita lihat jawapan dia not equal to 0. Okey. Jadi syarat tak lepas. Okey, katakan saya nak guna syarat yang kedua lah. Cara yang kedua. Okey, saya gunakan maklumat tadi A union B, kita dah kira nilai dia adalah A union B, nilai dia 3/4 yang kita dah kira tadi. Saya nak guna syarat yang kedua. Okey, syarat yang kedua, saya nak tunjukkan adakah PA union B ni sama dengan PA tambah PB. PA tambah PB. Okey, kalau saya ambil 1/2 tambah 7/12. Ini nanti kamu kira dapat 13/12. 13/12. Okey. Dah tak sama dengan ini. Tak sama. Okey. Maka kita boleh tunjukkan rupanya PA union B ni not equals to, sepatutnya nilai dia ni, patutnya tak sama dengan PA plus PB. Ini saya gunakan formula yang kedua. Yang pertama, kita nak tunjukkan mutually exclusive ni dengan cara intersection tu equal to 0. Cara yang kedua, union tu mesti sama dengan PA tambah PB. Sekarang tak sama, sebab ini 13/12. Yang kita kira tadi 3/4. Tak sama, maka kita boleh buat kesimpulan A and B are not mutually exclusive. Okey. Macam itulah. So kita ada dua cara. Nanti dalam exam pilih satu saja. Kita tengok ada satu lagi istilah conditional event. Conditional event. Conditional event ni maksud dia when an event happens is considered with the condition that another event happen. Maksud dia simbol conditional ni adalah A/B. Maksud dia event A ni berlaku selepas event B berlaku. Faham tu? Maknanya event A kena berlaku dulu. Event B berlaku dulu, baru ada event A. Itu maksud dia conditional events. Sepatutnya kalau kita nak mencari probability, terus probability of event A. Itu je. Tapi kalau conditional event ni, probability of event A, dia biasanya nanti dalam soalan sama ada digunakan istilah given. Slash ni dia ada dua. Nanti dalam exam nanti dia akan gunakan dua istilah. Yang paling biasa nanti kadang-kadang A given B. Yang pertama dia menggunakan perkataan given. A given B. Satu. Itu maksud conditional tu. Ataupun kadang-kadang dia menggunakan perkataan if. Okay. A if B. Itu maksud dia conditional probability. Okay. Jadi kalau kita nak gambarkan, yang paling mudah macam ni lah, daripada tree diagram. Conditional probability ni kita boleh gambarkan daripada tree diagram. So kena ingat balik. Katakan saya buat tree diagram. Kita ada dua event. Yang pertama, event yang pertama mungkin A. Satu lagi non A. Okay. So ini adalah ranting. Ini yang dia panggil tree diagram ni. PA, ini maksud dia PA, ini maksud dia PA prime. Kemudian kita ada satu lagi event B. Saya pecah dua. Event B, satu lagi not event B. Setiap point ni saya pecah dua. Okey, jadi sekarang ni yang conditional tu berlaku di mana? Yang ni lah. Berlaku di sini ni. Ni. Ini maksud dia, ni ranting ni maksud dia, kita boleh tulis probability, sebenarnya probability dia adalah B. Sebenarnya yang ni, ranting ni. Tapi probability B ni dia bukan dia je, tapi bersyarat B ni akan sampai selepas melalui A. Maka cara penulisan kita adalah probability of event B given A. Itu maksud dia conditional probability tu. Maksud dia kalau yang depan ni dia tanpa syarat. Terus kita cari PA, kita cari PB. Tapi kalau yang macam ni maksud dia dah berada pada ranting yang kedua. Maksud dia event B ni ada selepas A, selepas melalui A. Jadi cara penulisan dia jangan tulis PB. PB given A ataupun PB/A. Okey tak ni?
Kalau yang ni pula, ini maksudnya sebenarnya probability dia adalah probability B prime. Tapi tak boleh tulis probability of event B prime sebab dia dah melalui selepas A. Tu saya kena letak /A. Okay, sebenarnya dia punya fokus dia adalah yang ni. Tapi selepas A. Sama juga untuk yang ni. Okey, faham ni? Okey tak? Boleh, sir. Baik. So saya teruskan ni contoh ini yang dipanggil outcome. Outcome tadi kita dah tahu dah semua kemungkinan. Yang ini maksudnya ranting ini adalah probability A intercept B. Probability A intercept B. Yang ranting yang ni pula probability A intercept B prime. Yang ni maksudnya probability A prime intercept B. Itu maksud dia. Yang ini maksud dia adalah B prime intercept A prime. Itu dia punya outcome dia. Okey. Dan kalau daripada sini maksud dia, kalau katakan saya dapatkan PA intercept B. PA intercept B itu adalah hasil darab PA, hasil darab PA dengan PB/A. Jadi saya daripada situ saya jadikan ni katakan saya nak ambil yang mana ni? Ni kan. So kita akan dapat formula ni. Tak? Jadi probability A given B equals to probability A intercept B over PB. Dia kena perkan dengan yang bawah ni. Apa benda yang di bawah ni? B. Okay. Jadi kalau untuk yang di sini, kalau ikut contoh ni, kita ada satu lagi formula. Kalau saya nak tulis, mana saya nak tulis ni? Okay, kalau saya nak tulis, kalau daripada ranting yang pertama, so saya ambil ni. Okay, saya ambil keluar. Ya, 1 minit ni, 1 minit. Okay. Saya ambil, katakan saya nak baca rantingan ni. Tadi kita dah tengok ini outcome dia adalah A intercept B. Tu dia punya outcome dia. Jadi kalau saya refer dekat sini, probability A intercept B equals to ranting ni. Ni saya ambil ni dengan ni, hasil darab. So saya akan ambil PA multiply by PB/A. Kalau saya jadikan PB/A ni sebagai tajuk, maka formula kita adalah PA intercept B over PA. Tu hasilnya formula ni. Tapi kalau saya tulis A given B, maka atas sama intersection, tapi di bawah ni ikut. Maksud dia akan ikut yang ni. Dia akan ikut yang ni. Kalau A given B, maka PB. Kalau di sini, kita akan divide by PA. Okay, itu cara dia kalau kita dapatkan conditional probability. Okey, yang pertama, jadi kalau kita ada tree diagram, jadi kalau kita baca satu ranting ni, okay, satu ranting itu maksud dia adalah probability A intercept B. Okay. Jadi kalau satu ranting ni, satu ranting ni A, B. Itu maksud dia kita nak mencari probability A intercept B. Okay. Dan kalau kita dapatkan probability A intercept B ni daripada tree diagram, terus kita akan ambil daripada ranting yang pertama ni PA. So PA kemudian multiply by probability B given A. Okay. Sama juga kalau kita baca, katakan saya baca daripada ranting yang kedua. Kalau kita baca daripada ranting yang kedua, maksudnya kita mencari probability A intercept B prime. So kalau kita ambil daripada tree diagram, terus kita akan ambil probability PA multiply by probability B prime given A. Okay. Ataupun kalau kita dah ada nilai nak dapatkan A intercept B prime, terus kita ambil bacaan daripada sini, terus darat dengan bacaan yang kedua. Okay. Kadang-kadang dalam soalan nanti, okay, kita lihat nota yang ketiga, kadang-kadang daripada sini kita nak mencari PB. Kita nak mencari PB.
Kalau kita nak mencari PA, mudah. Terus kita baca daripada nilai pada tree diagram. Tapi kalau kita nak cari PB, kita tak boleh ambil bacaan nilai di sini ataupun bacaan nilai yang ketiga ni. Okay? Kita tak boleh ambil salah satu. Jadi apa yang kita buat, okay, kita akan ambil yang kemungkinan menghasilkan probability B, yang ni satu, kemudian atau yang ni. Jadi kalau kita nak ambil B ni, kita tak boleh ambil terus B ni. Kita kena ambil satu ranting ni. Jadi kalau kita dapatkan probability of B, terus kita ambil ranting yang pertama. Saya ambil probability A intercept B. Ini satu. Kemudian kita akan tambah dengan ranting yang ketiga. Probability A prime intercept B. Okay? Jadi kalau kita jumpa soalan, kita nak mencari probability tapi dia berada pada event yang kedua. Okay? Jadi kita jangan ambil ranting nilai yang ni. Ini adalah nilai konvensional. Tapi kalau kita nak cari PB, kita kena ambil satu ranting ni, satu, kemudian O ranting yang ketiga. Okay? So kena ingat 3 nota ni. Okey, kita lihat contoh. Okey. Untuk contoh yang ni, the probability that a worker in company X gets a pay increase. Pay increase. Katakan pay increase ni saya gunakan I dah. Okay. Katakan saya setkan I ni adalah pay increase. Ini merujuk kepada pay increase. Okay, pay increase. Itu event yang pertama. Event yang kedua, job promotion. Okay, job promotion. Okay, katakan saya buat J ni adalah job promotion. Job promotion. Okay, kita senaraikan dia punya event dia. Jadi kalau kita refer pada maklumat yang pertama, okay, kita ada probability pay increase. Okay, maknanya maklumat yang pertama kita adalah pay increase. Ini maklumat yang pertama, equals to 0.7. Kemudian maklumat yang kedua, the probability that he gets a job promotion. Okay, ini maksud dia probability J, job promotion equals to 0.5. Okay, 0.5. Kemudian maklumat yang seterusnya, and the probability that he gets both is 0.3. Okay, yang ini merujuk kepada probability I and J equals to 0.3. Okay, 0.3. Okay, kemudian kita lihat soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama, Mr. Chong. Soalan yang pertama, Mr. Yong has been given a pay increase. Okay, jadi kalau kita jumpa perkataan given, ini merujuk kepada event yang pertama, given. Jadi kalau kita nak tulis, so kita boleh tulis macam ni, given pay increase. So kita akan nampak perkataan given ataupun if kita letak slash. Pay increase kita gunakan I, pay increase. Soalan dia adalah what is the probability that he is getting a job promotion as well. Okey, maksud dia kita nak mencari PJ ni. PJ given I. Kita nak dapatkan job promotion, probability job promotion given pay increase. So kita ambil PJ given ataupun slash I. Jadi kalau kita nak menggunakan formula, okay, kalau kita menggunakan formula conditional, so kita akan ambil PJ intercept I divided by PI. Okay, PI. So kalau kita ganti nilai ni, J intercept I, J intercept I dengan I intercept J ni sama. Okay, sama. So 0.3 divided by PI 0.7. So kita akan dapat jawapan dia 3/7. Okay, 3/7. Okay, untuk soalan B pula. Okay, untuk soalan B,
Mr. Ravi has been promoted. Okay, has been promoted ni maksud dia job promotion. Okay, ini merujuk kepada J. Okay, Mr. Ravi has been promoted. So rujuk kepada J. Soalan dia adalah what is the probability that he is getting a pay increase? Okay, pay increase kita gunakan simbol PI. Tapi dia punya syarat dia adalah job promotion. Okay, sebab event yang pertama kita kena letak di belakang. Event yang baru letak di depan. Okay, so ini pun sama, kita akan gunakan formula conditional probability. So I intersect J divided by PJ. Okay, PJ. So kita akan dapat equals to I intersect J 0.3 and then divided by PJ. J kita adalah 0.5. Maka kita akan dapat jawapan dia 3/5. Okay, kita lihat seterusnya independent events. So independent event ni maksud dia kalau kita ada dua event A and B. A ni adalah peristiwa independent maksud dia when n event A is independent of B, the probability of A happening does not depend on whether B happens or not. Okay, maksud dia macam ni, kalau kita bincang event A, bila event A berlaku dia tak memberi kesan kepada event B ataupun dia tak bergantung kepada event B. Okey, contoh contoh. Katakan saya ada dalam satu kotak ni, saya ada 3 bola biru. Okey, kemudian saya ada 7 yellow. Contoh. Okey. Event yang pertama saya ambil event yang pertama. Okey, event yang pertama saya ambil 1. Okey, saya ambil 1. Kemudian bila saya dah ambil 1, saya nak ambil kali yang kedua, tapi saya masukkan dulu. Saya masukkan 10, maka baru saya ambil event yang kedua. Okey, maksud dia sekarang ni, kalau kita buat yang macam ni, okay, katakan saya ambil 1, saya masukkan. Jadi sebelum saya ambil ni, dalam kotak ni, number of sample space kita ni jumlah dia adalah 10. Okey. Jadi kalau saya ambil yang pertama, okey, katakan saya ambil event yang pertama A lah A, maka sebelum saya ambil ni jumlah dia masih 10. NS kita adalah 10. Tapi bila saya nak ambil kali kedua, saya masukkan semula. Saya masukkan 10. Masa saya ambil ni, ini dah jadi 9. Ini dah jadi 9. Jadi bila saya masukkan semula, dah jadi 10. Jadi bila saya nak ambil kali yang kedua, sebelum saya ambil kali yang kedua ni, dalam kotak ni masih kekal NS dia 10. Ini yang dipanggil independent event. Maksudnya event yang pertama ni, bila kita dah buat event yang pertama ni, dia tak memberi kesan kepada event yang kedua. Okay, ini contoh independent event. So ini adalah contoh independent events. Okey, kita tengok contoh. Ini yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua pula. Okey, contoh yang kedua. Saya bagi contoh yang sama. Katakan saya ada dalam satu bekas ni, saya ada 3 blue, 7 yellow. Okey. Jadi saya nak ambil 2 juga, tapi bila saya ambil kali yang pertama, saya ambil terus. Lepas tu baru saya ambil kali yang kedua. Ni kali yang kedua. Okey. Jadi kalau kita lihat ke sini, NS kita yang asal ni 10. Jadi sebelum saya buat yang pertama ni, sebelum saya ambil kali yang pertama, dalam bekas ni adalah 10. So NS kita adalah 10. Okey, tetapi bila saya ambil kali yang pertama, maka yang dalam ni dah jadi 9. Jadi sebelum kita ambil kali yang kedua, NS kita ni adalah 9. Tidak ada perubahan. Okay? Kita lihat ke sini, tidak ada perubahan. So ini adalah event A, ini adalah event B. So kita lihat di sini, dah ada perubahan. Bila ada perubahan, ini yang dipanggil contoh not independent.
not independent event. Okey, sebab bila kita buat event yang pertama, dia memberi kesan kepada event yang kedua. Okey, so independent event ni maksud dia, kalau kita nak refer kepada probability ni dalam formula kita dia perlukan NS. So NS yang pertama dengan NS yang kedua sama, maka itu yang dipanggil independent events. Maksudnya antara peristiwa tu dia tak bergantung antara satu sama lain. Okey, kalau yang ni dia memberi kesan. Kita buat yang pertama ni memberi kesan kepada event yang kedua. So ini dipanggil not independent events. Itu maksud dia. Okey, jadi kalau dari segi pengiraan ni, bila sebut je dalam soalan if A and B are independent events, then kita boleh pilih salah satu. Kalau kita nak show, kita boleh pilih salah satu. So probability yang pertama, probability A intersect B, kita boleh dapatkan dengan cara PA multiply by PB. Ini dengan syarat A and B independent. Ataupun kita boleh gunakan yang kedua, conditional probability. Probability A given B equals to PA. Tak payah kita gunakan formula conditional probability. Kalau ikutkan conditional probability kita, formula asal kita adalah A given B equals to probability A intersect B over PB. Okay, ini formula yang biasa. Tapi kalau soalan sebut A and B are independent events, maka formula ni kita tak guna, terus kita gunakan PA given B equals to PA. Okay, tapi dengan syarat A and B are independent. Okey, kita lihat contoh. Okay, events A and B are independent. Dah sebut independent. So bila sebut je independent, kita kena ingat dua perkara ini akan berlaku. Yang pertama, kalau kita bincang intersection, maka kita akan ambil PA times PB. Kalau kita bincang conditional probability A given B, maka yang ini kita akan ambil sama dengan PA. So ingat, sebut independent, so dua ni kita boleh guna. Okey, kita diberi maklumat PA and PB. Soalan yang pertama, kita nak mencari find the probability A intersect B. Disebabkan soalan ni dah sebut independent, terus PA multiply by PB. Okey, maka kita akan dapat 0.3 multiply by 0.5. So kita akan dapat 0.15. Okay. Kemudian untuk B pula. Okay. Untuk B, okay, kalau kita nak mencari A union B, kita boleh gunakan formula asal dia, PA plus PB subtract to PA intersect B. Okay. Yang PA intersect B ni kita dah cari tadi. Kita boleh ambil jawapan daripada jawapan yang A tadi. So kita ganti je. So kita akan dapat equals to PA 0.3 plus 0.5 and subtract to A intersect B 0.15. So kita akan dapat 0.65. Okay, 0.65.